Salam bahagia, salam sejahtera dan salam bertemu kepada semua pelajar. Okey, untuk sesi ini saya akan meneruskan sesi perkongsian bagaimana anda menjawab soalan rumusan di peringkat SPM. Dan rakaman terdahulu saya telah berkongsi kepada anda bagaimana anda membina pendahuluan rumusan, ya. Dan hari ini saya akan berkongsi kepada anda teknik mudah mengenal pasti dan menulis isi tersurat rumusan SPM dengan mudah. Sila ikuti sesi saya, ya. Dan jangan lupa tekan tombol langgan ataupun subscribe, ya. Baik adik-adik, dalam petikan yang terdahulu, dalam petikan terdahulu rumusan tersebut iaitu tentang peranan ataupun tugas atau tanggungjawab PIBG. Jadi para pelajar dikehendaki mencari isi tersurat yang terdapat dalam petikan, iaitu peranan, tugas, tanggungjawab PIBG. Itu sahaja. Dan pelajar tidak perlu tulis huraian dan contoh. Harus diingat dalam rumusan ini hanya 120 patah perkataan sahaja. Dan pelajar perlu mencari sekurang-kurangnya 6 ataupun 7 isi tersurat yang terdapat dalam petikan, ya. Lebih daripada itu digalakkan, tetapi apabila anda menulis isi tersurat hanya 7 sahaja. Baik adik-adik, sekarang kita teruskan. Dalam perenggan yang pertama, saya menggunakan teknik menomborkan ayat. Saya dah nomborkan ayat. Kita lihat yang pertama, ya. Ayat yang pertama ini tidak ada tugasan kat sini, tiada. Ayat yang kedua pun tidak ada tugasan. Ayat yang ketiga ada peranan PIBG, iaitu sebagai wahana yang membolehkan ahli berkongsi maklumat melalui pelbagai medium. Pelajar tidak perlulah salin sehubungan itu sampai berfungsi, tidak perlu. Memadai pelajar hanya salin tugasan sahaja, ya. Ayat yang keempat tidak ada tugasan. So yang ini ialah huraian, ya, huraian. Dalam perenggan yang kedua, ayat yang kelima pun tidak ada tugasan. Ayat yang keenam ada tugasan, iaitu mengadakan program-program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru yang mengajar anak mereka. Sampai di sini sahaja pelajar perlu salin. Yang huraian yang ini untuk sampailah kedua-dua pihak ini tidak perlu kerana ini merupakan huraian. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh pun ada tugasan kat sini, iaitu merapatkan hubungan sesama ibu bapa. Sekali lagi saya tegaskan kepada semua pelajar tidak perlulah tulis dari sini seterusnya sampai dapat. Tidak perlulah. Memadai pelajar hanya tulis tugasan sahaja. Baik. Ayat yang ke-8 pun tidak ada tugasan, Ayat yang ke-9 pun tidak ada tugasan. Ayat yang ke-10, ada tugasan. Ada tugasan kat sini ataupun ada peranan PIBG, iaitu membantu untuk menyelesaikan masalah ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan tindakan segelintir guru. So ini ialah peranan PIBG, ya. Perenggan yang ketiga pula. Perenggan yang ketiga, yang mana satukah peranan PIBG? So yang ini melengkapkan prasarana fizikal sekolah. Seperti penyediaan akses jalur lebar sampai berkualiti ni adik-adik, yang ini tidak perlu kamu tulis kerana ini merupakan huraian kepada isi yang ini, ya. Tidak perlu kamu tulis yang ini. Kemudian ayat yang ke-12 pun ada peranan PIBG, iaitu menubuhkan tabung pendidikan. Ini sahaja perlu ditulis, ya. Ayat yang ke-13 yang ini tidak ada peranan, ini merupakan huraian, ya, huraian kepada isi yang ini tadi, iaitu menubuhkan tabung pendidikan. Baik. Dalam ayat yang ke-14 ada peranan PIBG, iaitu membantu dalam menjayakan sesuatu program. Kemudian ayat yang ke-15 ada lagi peranan PIBG, iaitu penganjur aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan ayat yang ke-16 tidak ada peranan PIBG. Kemudian perenggan yang terakhir, perenggan yang keempat. So di sini ayat yang ke-17 ada peranannya, iaitu membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik sasiah dan kurikulum. Jadi adik-adik yang di luar sana, untuk isi yang terakhir ni pelajar perlu masukkan 3 elemen penting, iaitu kecemerlangan akademik, sasiah dan kurikulum. Wajib
ketiga-tiganya ini wajib ditulis. Okey, ayat yang ke-18 yang ini tidak ada tugasan, ayat yang ke-19 pun tidak ada tugasan. Nah, adik-adik yang di luar sana yang saya kasihi, sekarang kita akan lihat balik apakah peranan PIBG untuk peranan PIBG di sekolah ya. Okey, kita lihat isi tersuratnya. Yang pertama, sebagai wahana ataupun medium yang membolehkan ahli berkongsi maklumat. Yang kedua, perlu mengadakan program yang dapat menemukan ibu bapa dengan guru-guru yang mengajar anak mereka. Yang ketiga, merapatkan hubungan sesama ibu bapa. Yang keempat, membantu untuk menyelesaikan masalah ibu bapa yang tidak berpuas hati dengan tindakan segelintir guru. Okey, yang kelima, melengkapkan prasarana fizikal sekolah. Yang keenam, menubuhkan tabung pendidikan. Yang ketujuh, membantu dalam menjayakan sesuatu program. Yang ke-8, penganjur aktiviti kemasyarakatan. Dan yang terakhir sekali ialah membantu pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, sasiah dan juga kurikulum. Nah, adik-adik, daripada 9 isi tersurat ini, berapakah isi tersurat yang mesti adik-adik tulis? Pada saya, memadai anda tulis 7 isi tersurat sahaja. Sebenarnya 6 sahaja yang akan dikenal pasti oleh guru ataupun pemeriksa. Tetapi saya mengandaikan supaya pelajar-pelajar dapat sediakan 7 kerana yang terakhir itu ialah backupnya ya. Okey, baik. Bagaimana anda menulis isi tersurat? Bagaimana anda menulis isi tersurat? Tengok baik-baik kat sini. Adik-adik mesti mulakan dengan peranan-peranan ataupun tugas-tugas PIBG. Ialah barulah masuk S yang pertama. Nah, kemudian adik-adik mesti gunakan penanda wacana. Selain itu, masukkan S3. Di samping itu, masukkan S4. Seterusnya, masukkan S6. Selanjutnya, masukkan S7 dan S8. So, yang ini boleh gabung. Dan akhir sekali S yang ke-9. Okey, adik-adik mesti gunakan isi tersurat yang pendek. Okay? Jangan ambil isi tersurat yang panjang kerana itu akan menyebabkan bilangan patah perkataan banyak. Ya, adik-adik dengan kata lain, gunakan penanda wacana yang sesuai. Ada yang mengatakan bahawa perlu ataupun tidak ikut urutan. Sebenarnya tidak perlu. Yang penting anda telah dapat mengenal pasti isi tersurat tugasan tersebut dan anda dapat memilih yang mana satu isi tersurat yang pendek, yang ringkas dan tepat. Jadi sekian sahaja untuk perkongsian pada hari ini dalam bagaimana anda nak memperoleh 12 markah untuk isi tersurat di bahagian petikan rumusan, dan untuk rakaman yang seterusnya saya akan teruskan untuk bagaimana anda nak menulis kesimpulan ya, kesimpulan, dan juga bagaimana anda nak menghasilkan karangan ataupun petikan rumusan yang tepat dan mantap. Jumpa lagi. Bye-bye.